Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadaratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ilal imam al-Ghazali wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pada muka surat 71 naskah saya. Kalau kita kecek tu muka surat apa tu, Pik? 122. Kalau ada kita pakai naskah kecek sikit. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Thumma salli farda ba'da jawabil mu'azzini wal iqamati wa salli ba'dahu qabla an tatakallama rak'ataini fahuma ratibatul maghrib wa in sallaita ba'dahuma arba'an tutiluhunna fahiya aidan sunnatun. Kemudian ni masih lagi muallif kita Al-Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu duduk masih lagi pada membicarakan adab isti'dadi lisair salat, bersedia bagi sekalian solat. Jadi dia kata kemudian setelah daripada tenggelamnya matahari, maka kita mendengarkan azan, maka kita pergi kepada masjid dan kita sembahyang. Summa salli fardha ba'da jawabil muazzin wal iqamah. Kemudian kita sembahyang fardu setelah daripada jawab muazzin dan iqamah, yakni azan, iqamah. Wa salli ba'dahu, dan hendaklah solat setelah daripadanya. Lepas daripada sembahyang fardu maghrib ni, qabla an tatakallama, sebelum daripada kita bercakap-cakap, rak'ataini, 2 rakaat, fahuma ratibatul maghrib, iaitu keduanya itu sunat rawatib bagi maghrib. Tengok pada tajuk adab isti'dadi lisair salat. Lepas daripada dia ajar ke kita doa, Allahumma inni as'aluka inda iqbalil lailika. Tu bila masuknya maghrib, kita berdoa, Allahumma inni as'aluka inda iqbalil lailika wa idbari naharika wa huduri salatika wa aswati du'atika an tu'tiya Muhammadan wasilah. Baik, kita semayangkan 2 rakaat setelah daripada maghrib, fahuma ratibatul maghrib, keduanya itu dipanggil solat sunat rawatib. Wa in sallaita ba'dahuma arba'an, dan jika kamu sembahyang ba'dahuma, kemudian daripada keduanya, arba'an, 4 rakaat, tutiluhunna, fahiya aidan sunnatun, maka 4 rakaat hak kita sembahyang selepas padanya itu pun sunat juga. Wa in amkanaka, dan jika mungkin bagi kamu, antan wiyal i'tikaf ilal isya, kamu niatkan i'tikaf antara maghrib pergi kepada isyak. Kalau boleh gak niat.
Jadi seperti sekarang ni, orang pergi kepada maghrib, dia pergi dengar sekali dengan kuliah maghrib. Jadi dia boleh iktikaf di situ sementara menantikan isyak. Wa tuhyiya ma bainal isya'aini bis salati faf'an. Kemudiannya kamu menghidupkan di antara bainal isya'aini. Bainal isya'aini yakni dua isyak. Dua isyak tu dia daripada kaedah min babit taglib. Dua isyak maksudnya maghrib dan isyak tu. Tu dia panggil isya'aini. Kemudian kata kalau kamu mampu pada nak menghidupkan dia tu antara dua isyak, yakni antara maghrib isyak tu, solat pula bis solati dengan semaya. Kalau kamu mampu pada nak menghidupkan dengan solat, faf'al, maka hendaklah kamu buat. Seperti dia semaya solat sunat awabin. Faqad warada fi fadli zalika, sungguhnya telah datang warid pada kelebihan demikian itu solat pada waktu tersebut, ma la yuhsa, dengan tidak dapat dihinggakan. Wahia nasyiatul lail, wahia mana isya'aini tadi itu nasyiatul lail, permulaan bagi malam. Li'annaha, kerananya awwalun nash'ah, awalu permulaan nash'ah, yakni waktu yang mula-mula. Wahia salatul awwabin, wahia mana? Iaitu solat antara dua isya'ain tu, iaitu yang dipanggil dengan solat awwabin. Dia panggil solat awwabin. Ataupun dipanggil juga dengan solat ghaflah. Kerana apa panggil ghaflah? Kerana ramai orang yang terlupa pada nak melaksanakan solat tersebut antara maghrib dan isyak. Berapa rakaat? 2 rakaat hingga 12 rakaat. Awabin tu ataupun panggil solat ghaflah tu. Dan dia mempunyai kelebihan yang banyak. Kelebihan yang banyak kita semaya pada waktu tersebut. Tu hak seperti mana dalam firman innan nasyiatillahi hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Tengok pada surah Al-Muzammil ayat ke-6. Nasyiatillah tu, nasyiah tu kena pada nasyiatil lail, permulaan malam. Mana permulaan malam? Hak disebut dalam Quran iaitu ma bainal maghrib ilal isya, antara maghrib dan isyak ada disebutkan. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Berengganglah lambung-lambung orang-orang beriman daripada tempat ketiduran mereka. Jadi bapa kata tatajafa junubuhum, berengganglah lambung-lambung orang beriman daripada tempat ketiduran tu, kerana tabiat orang Arab dulu tu dia bawa kambing pada pagi, lepas tu dia pergi ambil pada petang hari. Jadi bila solat maghrib dia keletihan, mereka tidur. Tu. Jadi tak eloklah tidur waktu tu. Kerana waktu tu ada waktu kelebihan. Ada kelebihan dia.
Faqala, maka bertanya ayat tatajafa junubuhum anil madaji'i, faqala, maka sabda sallallahu hiya salatu ma bainal isya'aini. Hak kata tatajafa junubuhum anil madaji'i itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata ialah solat an ma bainal isya'aini, dua isya', yakni maghrib dan isya'. Solat di antara maghrib dan isya'. Kena kau situ tatajafa junubuhum anil madaji'i. Fa innaha tazhabu bimulaghatin nahar, maka sesungguhnya solat al-isya'aini itu tazhabu menghilangkan yang laga-laga pada siang hari. Wa tu'azibul akhirah, dan pada mencarikan akhirat. Wa mulaghatu, perkataan wa mulaghatu itu jam'ul mulghat. Mulghat yakni benda-benda laga. Wahya minal lagwi. Fa iza dakhala al-waqtul isya, kemudian bila masuknya waktu isyak pula. Macam kita lepas pada maghrib tu baca Quran, tasmih Quran. Malaning saja. Baca kitab Ustaz Taufik Wisyahul Afrah. Ada dah budak kitab. Ada dah. Malaning saja Selasa malam Rabu. Malam lain kita murajaah dan tasmih Quran. Jadi pondok tahfiz lah kita ni. Tahfiz ya. Mungkin dah ada tahfiz ni. Tak apalah. Nanti awak hak lain mari pula. Habis-habis ni ngajar pula. Malam ngajar Quran ke. Khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia dia dapat beri manfaat bagi makhluk yang lain. Itu sebaik-baik manusia. Kalau kita usaha menjadi sebaik-baik manusia. Fa iza dakhala waqtul isya, kita kena ramal saing-saing. Nakal-nakal dulu. Nakal-nakal pendek kata gak. Sepatut ni bila dah tua dewasa ni tak jauh jadi apa dah nakal. Tapi kerana dia tu walaupun nakal dia tu di dalam kawasan dia, universiti dia ke, kampung dia ke, dia hak paling hak boleh diharapkan bab agama, nak jadi imam dan sebagainya. Jadi bila kita jumpa pula, ni jadi ustaz, ni jadi tok imam. Dulu nakal-nakal ni. Ada ingat? Jadi maksud katanya kita kena usaha bagi jadi orang yang paling bawa manfaat pada manusia. Kalau main batu tak boleh turun dah pas ni. Ada turun ngaji dah. Bukan suruh turun mengaji, bukan suruh turun main. Main dekat sini, dekat elok. Nanti tak boleh turun dah petang ni. Dekat sini. Dekat molek ngabai. Baik. Ajar budak tu. Ajar faham. Yang kecil-kecil ni molek lagi lah. Ya minat ya baca Melayu dengan baca hok Jawi ni cepat hok Jawi. Fa iza dakhala al-waqtul isya fa shalli 4 raka'atin. Bila masuk isyak maka sembahyang 4 rakaat qabla fardil, sebelum sembahyang fardu. Ni 4 rakaat weh. Ya biasa kan kita dengarnya apa? Solat sunat ghairu muakkad isyak 2 qabliyah, sunat muakkadnya 2 ba'diyah. Gitu tak? Dalam kitab-kitab patut kita tanya macam mana hak kata 4 rakaat. Ni ada ni dalam kitab Bidayah ni. Bila masuk waktu isyak fa shalli 4 rakaat, ni sembahyang 4 rakaat. Maya 4 rakaat bukan sembahyang isyak qabla fardi, sebelum sembahyang fardu. Ihya'an menghidupkan 5 bainal azanaini, bagi menghidupkan 2 azan. Azan sini maksudnya azan B itu satu, yang kedua azan dengan makna iqamah. Bagi nak menghidupkan bainal azanaini, fa fadlu zalika kasirun, kerana kelebihan demikian itu
ihya lima bainal azanain itu kasirun banyak. Wa fil khabar dadate pada riwayat hadis anna du'a bainal azani wal iqamati la yuraddu, sesungguhnya kita berdoa di antara azan dan iqamah tidak ditolak ke doa tersebut. Mustajab doa ni antara azan dan iqamah. Berdoalah. Jadi tempat mustajab doa ni banyak. Ini salah satunya antara maghrib, antara azan dan iqamah. Ada orang kata lepas pada semaya ni orang tak berdoa dah, kerana waktu afdal doa, waktu sujud dalam solat, waktu sebelum memberi salam, lepas pada beri salam tak payah berdoa dah. Dia tak belajar, dia belajar sikit. Sedangkan ada riwayat lain yang menyatakan afdal juga tempat berdoanya bila sudah semaya itu juga. Sebab tu Nabi nasihat pada Muaz tu, jangan lupa lepas pada semaya, Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bila tu? Lepas pada semaya. Wa fil khabar anna du'a bainal azani wal iqamati la yuraddu, tak ditolak ke doa kita antara azan dan iqamah. Summa sallil fardhu, kemudian semayalah fardu. Fardu apa ni? Fardu isya. Wa salli ratibata rak'ataini, dan semaya rawatib 2 rakaat. Lepas pada semaya fardu sani, maya rawatib 2 rakaat ba'diyah isya. Wa qara' fihi ma, baca pada keduanya itu surah Alif Lam Mim Sajadah. Wa tabaraka al-mulk au surata Yasin wa Dukhan, fazalika ma'surun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh tu nak baca solat rawatib rakaataini, baca pada keduanya itu Alif Lam Mim Sajadah dan Tabaraka al-Mulk, ataupun baca surah Yasin dengan Ad-Dukhan. Orang hok tafih tu. Ni pak surah hok apa sebelum nak ngapa Quran. Kita dululah nak ngapa Quran dulu. Guru Quran so apa tu pak surah ni? Sajadah, Al-Mulk, Yasin, Ad-Dukhan. Ini ada tempat dalam Bidayat Hidayah Maidat tadi. Fazalika ma'surun, demikian itu data apa? Warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pilih antara baca sajadah dengan Tabaraka Al-Mulk ataupun baca Yasin dengan Ad-Dukhan pada 2 rakaat tu. Berarti kata au surat Yasin wa Ad-Dukhan. De surah sajadah ni ada warid secara khusus baca pada malam Jumaat. Nah, riwayat daripada Sunan Tirmizi. Dan ni pak surah ni surah solat hifzi. Bagi nak menguatkan kembali hafalan kita, boleh baca buat 4 rakaat. Tu ada dalam riwayat Imam Suyuti, dia tulis dalam kitab dia 4 rakaat semaya sunat. Sunat menguatkan hafalan. Baca ni Alif Lam Mim Sajadah, Al-Mulk, Yasin, Ad-Dukhan. Cekak weh. Cekak Halah ketu makna mujahadah kalau nak betul. Kita pun ada baca ini weh. Dulu-dulu dak buat juga. Buat dekat-dekat exam, imtihan. Apa dah tidak lah. Buat tu pun dia buat program berjemaah.
Kalau sore-sore ni rasa tak larat mana. Buat sekali. Sabit. Boleh tak buat sekali? Tak. Ambil malam-malam minggu. Kalau tak ingat pun, yalah, boleh ingat lah. Ingat habis kau 4 surah ni? Tak juga tak. Summa salli witra ba'daha salasan bitaslimataini au bitaslimatin wahidatin. Duk semaya solat hifzi, duk tanya babo-babo, kata tak jumpa. Rupa-rupa ada dalam kitab Imam Suyuti. Dia datang ke riwayat tu berkaitan dengan hadis-hadis hari Jumaat. Hadis-hadis berkaitan Jumaat, dia masuk ke hadis ni. Amalan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tu kena dah tu. Ana babul ilm wal aliyu babuha. Nabi SAW kata, aku pintu bagi ilmu, aku kota bagi ilmu. Ali tu pintu dia. Karena Sayyidina Ali ni di kalangan sahabat-sahabat, dia ni antara yang terkehadapan juga di dalam kealiman. Sahabat lain pun alim juga. Tapi antara hak masyhur juga pada nisbah alim ni Sayyidina Ali. Ya tak boleh puji banyak-banyak Sayyidina Ali. Orang kata Syiah pula zaman ni. Pelik. No. Ya Syiah ni kalau duk kutuk sahabat lain, bodoh puji Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tak ada salah. Bukan kita kutuk sahabat lain, tidak. Tapi orang sekarang, dia tak reti, dia tak mengaji. Dia duk main Facebook, lepas tu duk kata kau orang dalam Facebook. Itu orang reti. Masa main ngaji pondok, masa ngaji kata kat. Dia panggil jahil, bukan jahil selapis, jahil 2 lapis. Kita pun jahil juga. Kata kita ngaji. Wa in amkanaka an tanwiyal i'tikaf ila al-'isha'i. Mana ni? Wa salli ba'daha 4 raka'atin. Fazalika maksud an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salli ba'daha, dan kemudian semaya setelahnya 4 raka'atin, 4 rakaat. Fa fil khabari ma yadullu ala azimil fadliha. Pada khabar hadis menunjuk di atas besar kelebihannya. Banyak sembahyang sunat ni. Tadi sembahyang dah 2 rakaat rawatib tu. Lepas pada tu ada pula 4 rakaat ni. Summa salli witra ba'daha, lepas pada sembahyang 4 rakaat tu sembahyang pula witir salasan 3 kali, 3 rakaat bitaslimatain, dengan 2 kali salam, au bitaslimatin wahidatin, ataupun dengan sekali beri salam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam membaca padanya pada solat witir. Witir ni kalau tidak bulan Ramadan tak ditutup berjemaah. Kalau di bulan Ramadan ditutup berjemaah. Solat witir. Baik. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha, maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca padanya pada solat witir surah Sabbihisma rabbikal a'la. Nabi baca pada witir Sabbihisma rabbikal a'la. Okey, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kita rakaat pertama inna anzalnahu fi lailatul qadr. Cedek kau boleh rakaat awal sikit. Kalau baca Sabbihisma rabbikal a'la, lambatlah sikit nak boleh rakaatnya. Kita ni gaduh sokmo maya gaduh sokmo kita. Maya ni gaduh semacam kita dengan semaya ni. Kalau bak main, gorek tak naik lagi. Bak main, gorek tak naik lagi. Kalau bak maya gaduh, bak ibadat gaduh. Apa? Tu dia panggil nafsu di kita tebal lagi. Ambo lah. Bukan orang lain ni ambo. Bukan kau lain. Kau diri. Sebab tu ada seorang ustaz. Dia baca kitab penawar bagi hati. Lepas tu dia baca. Dia berhenti baca kitab penawar tadi. Dia kata apa? Dia berhenti baca kitab penawar. Dia kata saya duk baca kitab penawar ni kena kau saya berlaku. Bak mata, bak telinga, bak mulut. Jadi dia kata berhenti baca penawar.
Jadi kita kata baguslah begitu. Jadi ialah bagi dia ni nak baca tetek mata, maksiat mulut, maksiat telinga, kita duk maksiat lagi. Rasa tak kena lah. Nah. Jadi kita kata kena dah begitu. Kena macam mana? Bila kita baca, kita bukan baca kok, kita baca kita. Kita baca kita, kata kita ni matanya, telinga kita, mulut kita, kemaluan kita, apa lagi, perut kita, tangan, kaki kita, anggota 7 ni duk buat maksiat lagi. Kita kata, kalau kata kita berhenti baca kitab tu kerana di kita tu ada, kita kena tipu setan tidak? Aja tak berhasil. Itu penting kita bermuzakarah sama-sama kita. Kita bincang, kita kecek, buat jumuk kira. Dok buat-buat nanya khabar, kena ada apa buat kita ni weh. Kena ada. Jadi dia pun mikir, jolo juga weh. Ini setan bisik ke dia tak payah baca sebab di mung ada lagi. Tak bila kita nak sempurna molek sebab tu Hasan Al-Banna dia kata apa? Islah nafsak wad'u ghairak. Kita baiki diri kita, dan kita seru orang lain kata. Pada nak membaiki ke diri. Kalau nak tunggu kita perfect semua mereka, tak ada orang ngajar masjid. Ustaz mengajar, saya banyak dosa lagi. Tak mengajar. So ustaz ni pula, saya pun, teruk. Ustaz tu kata teruk dosa dia, saya lagi teruk. Padahal siapa lagi mengajar dalam masjid? Orang tak erti. Tak kena gitu. Sebab tu ada kata seorang, hamba setuju dengan orang ni kata, kita mengajar saat ni tu ibarat kita cuci pinggan. Kena. Kita cuci pinggan. Lagu mana cuci pinggan? Bila kita cuci pinggan, dengan maknanya tangan kita dicuci. Ada baunya tangan kita dengan apa? Dengan makan sup gapo yang minyak gapo. Bila kita cuci pinggan, tangan kita pun jadi cuci. Bila kita cuci kita baca kita pun jadi cuci sendiri. Jangan terdengar dengan bisikan-bisikan setan hingga kita tidak melakukan ibadat. Dia kata, tak payah pakai tok lebah lah. Mung tu bukan juru sangat. Kita pakai yang juru dah. Kaju Melayu, jubah, ngasebeh, ridak pula. Buah tasbih, pakai tukak pula. Ya. Tak apalah. Nak kata juruhnya dah pakai yang kita. Saya kata tak payah pakai juru-juru lah. Mung tu bukan juru sangat. Biar pada gak munduk pakai. Nampak. Tu pakai mana? Pakai ngata tak pakai piah, pakai t-shirt padan lagi semaya tu. Pakai sarung ke t-shirt, tak payah pakai piah, tak payah pakai Melayu, sebab tak payah. Pakai juru. Kita pun aku tak juru mana. Buat gitu. Makan kau setan. Muka kita pakai sebel, kau pakai baju hok molek-molek ni tujuannya apa? Antaranya menegah kita daripada benda maksiat. Tidak, kita pakai gini menegah. Tak okeylah anik pakai gini nak pergi ngajah reti nak. Awak tu. Lu pakai gini. Pecah dulu piah sebab jubah ni barulah kita boleh ngajah reti nak. Pakaian ni dapat menyelamatkan kita daripada benda tak molek. Kita pakai gini nak tengok orang puas. Boleh ke? Malu. Kalau kita tak pakai begini, kita pakai topi sudu, pakai suajing, pakai baju jing, umpama t-shirt lambe korok, misal kata kita nak ngejah reti no. Bukan kata nak ngejah, nak tengok jah reti no. Rasa malu ke tak? Malu. Comel dia. Masya Allah. Tak payah insya Allah lah. Insya Allah apa tu, subhanallah, astagfirullah dah tu. Jadi molek pakai yang gini. Tak payah dengar buah-buah setan. Tak payah dengar. Pakai begini. Kita walaupun tak juru, dia dapat menjadikan kita orang yang lebih juru dengan sebab kita pakai yang kita ni. Mendorong kita. Sebab tu saya ada cerita seorang sahabat doktor yang mari ziarah ke sini.
Masa perasmian pondok baba zi ada baba. Jadi dia minta lah baba tolonglah nasihat, tolong doa ke dia. Dia ni sekarang duk jadi doktor, banyak benda-benda lara dia sebut Jadi kebetulan dia mari ziarah tadi, dia pakai pia. Pakai baju biasa, pakai pia. Jadi baba tanya, masa duduk jadi doktor tu pakai pia gini kau? Dia kata dak. Bapa kata kalau gitu pakai piyah lah. Nampak tak? Bapa dengan pakai piyah ni melebihkan kita pada jadi lebih berjuru. Orang puai pun nak selok-selok kanan tangan ni pun rasa malu sikit doktor pakai piyah. Apa? Gitu. Ni nak selok tangan, nak berubat Pak doktor kata, comelnya tangan awak. Kau naik. Keinginan hak lain. Sebab itulah orang puai ni kalau nak berubat molek dengan doktor perempuan. Kecuali tak ada kau setu doktor perempuan, tak apalah. Terpaksa. Orang lelaki moleknya berubat dengan doktor lelaki. Kecuali tak ada pakar. Tak ada pakar bahagian kulit ni orang jatuh ni. Tak agak mana. Hok ni sorang je ada. Tapi apa tak apa. Kerana kita nak berubat. Tapi kalau ada dah orang lain boleh. Bapa nak pergi juga dengan lain daripada jantina kita sana. Lah kampungnya awak mikir. Pula dah. Dia kata kita mikir kampung. Orang jatuh tak boleh pergi dengan doktor puai. Orang puai tak boleh pergi dengan doktor jatuh. Kata mikir cara kampung. Astagfirullahaladzim. Orang nak jaga diri kita. Nak jagalah. Yang mula-mula tak ada berapa. Enggak orang puai dengan orang jatuh ni dia ada magnet. Kau tak ada magnet? Tak ada magnet bahaya. Tak ada magnet. Orang jatuh dengan puai tak ada magnet dak ni. Ada magnet weh. Kecenderungan keinginan tu. Tuhan buat jadi gitu dah. Jadi kita nak elok awal-awal lagi. Susah weh. Kadang-kadang kita nak jaga benda-benda gini. Orang kata kunonya pemikiran. Hak kuno tu. Hak tak kuno tu. Hak duk zina banyak tu. Mula-mula dia saing, dia bercapu. Tak ada hajat berapa, dia bercapu sama-sama dia. Ni saing lelaki, ni saing perempuan. Tak. Lepas tu gak duduk ulang kaji sama-sama. Itu sama-sama mula-mula. Sama-sama akhir-akhir sama-sama sengerti. Elok benda boleh elok. Sebab tu Allah Taala tak kata dia jangan zina. Tapi Allah Taala kata jangan dekati zina. Wala taqrabuz zina. Bukan kata wala zina. Jangan kamu zina. Dia kata apa? Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati mana-mana jalan yang boleh bawa pada berlakunya zina. Sebab tu zina anggota badan kita ni ada dengan zina mata, ada dengan telinga dan sebagainya. Gitu. Nak jaga ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Tu molek kita baca. Wa qul ya ayyuhal kafiru wal ikhlas wal muawwizatain, seperti mana hok toto imam biasa duk bacalah. Rakaat pertama witir sabbihis, rakaat kedua kuliah, rakaat ketiga 3 kul. Fa in kunta aziman alal qiyamil lail, maka jika kamu berazam di atas nak bangun malam, fa akhiril witra, maka sunatlah kamu mengakhirkan witir. Dah azan nak bangun malam, tak payah witir lagi lah. Liyakuna akhir salatika bil laili witron, supaya jadilah akhir sembahyang malam kamu itu ialah solat witir. Summashtagil ba'da zalika bimuzakaratil ilmi, kemudian istighal bersibuk kamu setelah daripadanya zalika witri itu bimuzakarati ilmi, dengan muzakarah ilmu, au mutala'ati kitabin, ataupun muntalaah ke kitab.
Hok kata suruh jadi ke akhir malam kita dengan witir tu telah dikeluar oleh Bukhari dalam sahih dia daripada Ibnu Umar, sabda Nabi SAW, ij'alu akhir salatikum bil laili witron. Ij'alu, jadikanlah akhir salatikum, akhir sembahyang kamu bil laili, pada waktu malam, witron, witir. Kau boleh usahakanlah. Lepas pada tu bersibuk dengan muzakarah ilmu. Semasyari mazal witron bimuzakarah ilmu, bersibuk dengan muzakarah ilmu. Tak boleh subuh. Dia benda ni bila tekan barulah kita buat. Misalnya kita duduk orang biasa sekali ni, apa semua dia manis-manis misal. Nak bila qati ilmi au mutala'atil kitab wala tashtagil, dan jangan kamu bersibuk bilahwi, dengan perkara yang sia-sia, walahi, dan bermain-main. Fahum zalika, kerana adalah demikian itu khatimatu a'malika qabla naumika, ialah penyudah bagi amal kamu sebelum daripada tidur. Atau witir sebelum tidur lah. Jika pakai kuda aziman ala qiyam lain, fa akhir tidur. Akhir witir. Kalau kamu azam maya ale. Kalau doa sebelum tidur tu dulu. Lepas pada witir jangan sebelum lain. Muzakarah ilmu tak apa. Muzakarah ilmu tak apa. Kerana apa? Kerana itu akhir bagi malam kamu. Suruh muzakarah waktu. Kenapa udah lewat ke ada? No. Siang ni tak kerja mana malam tu. Ni kali. Kenapa? Oh. Istighfar bil muzakarah ilmi. Supaya jadilah akhir amal kamu sebelum dan tidur yang lebih baik. Nama amal bi khawatimiha. Sesungguhnya segala amal itu dengan penutupnya. Hati inamal man bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu dikira dengan penyudah. Kalau sekarang kita mudah sekalipun dengan taat, bila kita nak buat hati saat kita taat, kita ni orang taat. Kan semudah dulu kita tak ada duduk, tapi kalau kita nak duduk sebelum nanti kita tak duduk, kira dengan orang jauh. Kira dengan orang jauh, yang kira dengan penyudah kita. Innal a'mal bi khawatimiha. Pada hari lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang beramal dengan amal molek apabila telah tertulis dia daripada orang yang saadah. Apa saadah? Orang beruntung ni. Maka sebelum daripada mati, dia tu beramal dengan amalan ahli saadah. Dia mati dia daripada amalan orang ahli saadah. Apa? Ada bateri dah. So, habis. Begitu sebaliknya. Habis. Kena molek fa innaman a'malu bi khawatimiha. Penyudah dengan bateri telefon kita ni dengan amal baik, masya-Allah.